Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam sesi tafsir ringkas pada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama insya-Allah daripada Jami' Asri Haji Hassan Al-Burqiyah, Sultan Haji Hassan Al-Burqiyah daripada Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan memasuki pada muka surat yang ke-448 insya-Allah pada surah Saffat ayat yang ke-52 sehingga ayat 76. Pada pagi ini kita berada di juzuk yang ke-23, so insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kesempatan yang dapat memegang Al-Quran mushaf pada pagi ini, boleh ambil, pegang sama-sama insya-Allah, lihat sama-sama muka surat 448. Muka surat ini adalah kesimpulan daripada muka surat pada pagi ini, perbincangan kita pada pagi ini ataupun apa yang akan kita lihat pada muka surat ini ialah yang pertamanya ialah hiwar ataupun dialog yang berlaku di antara ahli syurga, iaitu orang yang berada dalam syurga ni, mereka ni akan bercakap-cakap sesama mereka dan akan salah seorang daripada mereka akan mengajak untuk melihat, menjenguk kepada apa yang sedang berlaku kepada kawannya di dalam neraka. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berada di dalam syurga, iaitu mereka ni tak mati dan sebagainya. Dan seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya pada setiap kaum ini Allah Ta'ala mengirimkan seorang Rasul, telah mengirimkan Rasul dan orang yang memberi amaran. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak biarkan manusia ini begitu sahaja tanpa diberi amaran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menyeksa manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghantar kepada mereka, dipanggil sebagai munzir. Jadi munzir ini memberi amaran. Munzir ni artinya orang yang memberi amaran. Jadi apabila dia datang, dia akan memberi amaran, memberi peringatan kepada apa yang akan berlaku selepas daripada mati. Tetapi ramai manusia tidak mahu menerima amaran ini, tak mahu mendengar, bahkan mereka ini mencela mereka, bahkan mereka mengatakan mereka ni penipu, Rasul ni penipu, dan mereka ini lebih suka untuk mengikut apa yang diwarisi daripada datuk nenek mereka, ayah mereka dan sebagainya, iaitu apa yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka tak nak berubah. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan amaran di dalam muka surat ini, insya-Allah yang akan kita baca sebentar lagi. Insya-Allah muka surat 448 ini berkaitan dengan satu poin ataupun satu ayat ataupun dua ayat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 447. Jadi kita lihat sedikit muka surat 447, kita belik sebelah saja, dekat saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan. Kita ambil ayat yang terakhir pada muka surat 447. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan qala qailum minhum inni kana li qarin, iaitu salah seorang daripada orang yang berada di dalam syurga ini akan berkata, qala qailum minhum, daripada ahli syurga, dia berkata apa? Dia kata inni kana li qarin, aku ada kawan, dia kata. Tapi perbincangan kita dalam muka surat 447 sebelum daripada ni berhenti di situ saja, iaitu dia berkata inni kana li qarin, aku ada kawan. Tapi apa cerita kawannya? Insya-Allah itu yang akan kita baca pada muka surat ini, muka surat 448, iaitu ayat 52 insya-Allah sehingga ayat 76 insya-Allah. Minta maaf kalau ada gangguan macam bunyi sikit sebab apa? Di masjid ada kelas mengaji, jadi baru habis insya-Allah. Kalau ada bunyi sikit-sikit tu tak apa dan bunyi burung-burung ini penghias suasana insya-Allah. Okey, ayat 52 yang akan kita baca pada pagi ini adalah apa? Yaqulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala meriwayatkan, iaitu apa? Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Ini kata-kata siapa? Permulaan pada muka surat ini menceritakan kata-kata kawan tadi tu, Qorin tadi tu. Qorin Jadi kawan semasa dunia ni
berkata kepada orang yang beriman tu. Jadi dia ni tak mau percaya, kawannya tak nak percaya, tetapi seorang ni ahli syurga ni dia ni percaya. Jadi sebab itulah dia tanya, pelik kan. Korin ni bertanya kepada ni kan, Korin ni dia boleh jadi kan, bila kita sebut Korin ni kadang-kadang apa ni, jin lah kan, ada Korin itu betul juga kan. Tapi maksudnya Korin ni ialah orang yang sentiasa bersama. Daripada corona, corona ni bukan coronavirus, corona ni artinya ialah yang sentiasa bersama. Itu corona. Jadi perkataan corona, jadi daripada perkataan corona ni lahirlah perkataan Korin. Korin ni ialah maknanya ialah orang yang bersama. Jadi kawan makna kawan rapat. Kawan rapat ini dia bertanya kepada orang ni, dia kata, awak percaya? Dia kata, innaka laminal musaddiqin, kamu ni percaya? Iza mitna wa kunna. Dia cakap lagi. Dia cakap apa lagi? Dia kata, iza mitna wa kunna turaban wa izama inna lamadinun. Kita ni dah mati, dia kata. Kita ni nanti dah jadi tanah, kita dah jadi tulang, izaman, inna la madinun. Adakah kita ni madinun? Madinun daripada perkataan dain. Dain ni hutang, tapi minta maaf, bukan perkataan dain, din. Din ni artinya ialah, asalnya ialah din ni pembalasan. Seperti kita sebut baca Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah malik kepada hari ad-din. Hari din. Hari din apa? Hari pembalasan. Iaitu apabila kita buat salah, apabila kita buat baik, maka nanti akan ada hari pembalasan, hari kiamat lah maksudnya kan. Jadi adakah kita ni akan madinun? Madinun tu, adakah kita ni akan dibalas balik? Akan ada semula ke, hidup semula untuk kita kena balas semula gini sedangkan kita dah mati? Jadi dia kata, qala hal antum muttaliun. Jadi sekarang ni ayat yang ke-54 ni, ahli syurga tadi ni berkata kepada kawan-kawan dia lah yang dalam syurga ni, dia kata, kau nak tengok tak? Nak tengok tak? Muttaliun ni mana? Kau nak tengok apa? Tengok tu kawan aku tu yang dalam neraka tu. Jadi fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan, memberi kebenaran, iaitu orang dalam syurga dia boleh tengok, orang dalam syurga boleh tengok orang dalam neraka. Dia boleh tengok. Dia tak merasa azab. Bukan maknanya kalau api dunia ni kan, kalau panas kita pergi dekat, kita akan rasa bahan panas kan. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kebenaran, Allah Taala yang izinkan, Allah Taala beri. Jadi dia berkata, kau nak tengok? Jadi mereka pun melihatlah. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Sawa' ni artinya ialah tengah. Sawa' tu artinya tengah kan. Kalau dalam bahasa Melayu ada juga khatul istiwa. Khatul istiwa tu khat, garisan, al istiwa tu tengah. Jadi sawa' al-jahim ada, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan orang yang ada dalam neraka ni di tengah-tengah neraka, tengah-tengah jahim. Erti kenapa disebutkan tengah-tengah? Kerana bila tengah-tengah ni ertinya tak boleh keluar. Kalau tepi mungkin boleh panjat keluar dan sebagainya, tapi kalau tengah memang dah tak boleh keluar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fatton, mereka pun lihat, mereka tengok orang dalam syurga, orang dalam neraka tu duduk di tengah-tengah jahim tu. Kemudian qala tallahi in kitta laturdin. Kemudian bukan sekadar tu saja, tapi dia boleh bercakap. Orang tadi ni dia bercakap kepada kawan dia yang dalam neraka tadi ni. Dia kata kau ni, dia kata hampir-hampir di atas dunia dulu, kau ni hampir-hampir telah merosakkan aku, membinasakan aku. Dalam ayat ni dikata laturdin ni tuhlik, gitu. Tuhlikuni lah artinya, iaitu apa? Hampir-hampir kau ni kau ni membinasakan aku. Artinya orang yang tidak beriman atas dunia ni kan, kita nampak mereka ni mewah, mereka ni hebat, mereka ni indah, mereka ni kaya, mereka ni macam segar, tak ada masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya di dunia tu, kalaulah mereka tidak beriman, maka itulah turdin. Sebab tu dia kata kau ni hampir-hampir merosakkan aku, menghancurkan aku. Tengok kan sekarang ni hari akhirat, aku dalam syurga, kau dalam neraka. Kemudian Allah SWT kata apa? Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhtarin. Kalaulah tidak kerana nikmat Allah. Jadi kita ni yang dapat nikmat Islam, kita yang percaya, kita yang yakin kepada akhirat, kita sebenarnya sedang mendapat nikmat Allah. Itulah nikmat terbesar. Nikmat terbesar ni kan bukan nikmat, kita kata nikmat istana, nikmat apa, hidup mewah, makan mewah, harta banyak dan sebagainya. Itu memanglah nikmat, salah satu daripada nikmat. Tapi nikmat yang lebih besar lagi ialah kita kata nikmat apa? Nikmat al-Islam dan juga al-iman. Al-iman wal Islam. Jadi Allah SWT sebut sini. Sebab tu dia sebut sini kan, dia kata walaula ni'matu rabbi. Orang ni cakap kepada kawan dia, kalau dah tidak kerana nikmat Tuhan aku, dia kata nescaya aku akan ikut kau. Lakuntu minal muhdarin. Bila aku ikut kau, aku akan jadi muhdar. Muhdar ni orang yang diheret ke dalam neraka.
Kemudian afama nahnu bimayyitin. Seterusnya dia kata kita atas dunia ni, di akhirat ni kita tak mati dah. Jadi dia bercakap lagi pada kawan-kawan. Ini banyak riwayat, banyak pendapat ulama yang mengatakan siapa yang bercakap kepada siapa. Tetapi pendapat yang kuat di sini dia mengatakan bahawa yang berkata itu ialah orang yang duduk dalam syurga tu, dia berkata kepada kawan-kawan dia. Dia kata kita kat sini dah tak mati. Apa erti tak mati? Tak mati ertinya ialah mereka ni akan mendapat nikmat selama-lamanya. Dan orang yang mendapat azab tu dia akan mendapat azab selama-lamanya. Sebab tu ada satu riwayat dalam hadis menceritakan tentang apabila semua dah masuk neraka, semua dah masuk syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan di antara syurga dan neraka tu malaikat bawa datang mati. Mati tu dalam bentuk seekor kibas. Jadi kibas tu kambing tu, kambing biri-biri tu. Kemudian kambing biri-biri tu kemudian disembelih. Apa dia kambing biri-biri tu? Kambing biri-biri tu ialah mati. Jadi akhirnya mati pun disembelih. Artinya mati telah mati. Bila mati telah mati, bahawa tidak ada lagi mati selepas daripada tu, kerana mati telah mati. Jadi pada ketika itu malaikat pun berkata khuludun bila maut, khuludun bila maut, ya ahlin nar khuludun bila maut, ya ahlul jannah khuludun bila maut. Maknanya apa? Malaikat tu berkata sekarang, wahai ahli syurga, kau sekarang ni akan kekal selama-lamanya, tak ada mati lagi. Wahai ahli neraka, kau akan kekal selama-lamanya dalam neraka, tak ada mati lagi. Jadi ini yang dikatakan tidak ada lagi kita ni afama nahnu bimayyitin. Macam soalan, tapi sebenarnya dia kata adalah untuk takrir, soalan untuk menyatakan, untuk isbat, untuk menyatakan sesuatu, memberitahu sesuatu. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan kita alhamdulillah, dan dulu kita mati dahulu sekali, dah habis dah, lepas ni tak ada mati lagi. Dan kita alhamdulillah kita tidak diazab. Kemudian dia kata inna hadza lahuwal fawzul azim. Allah Ta'ala kata inilah sebenarnya fauz azim. Fauz azim, kemenangan, kejayaan, happiness, apa nak lagi kata, sukses yang sebenar-benarnya. Kita sukses atas dunia ni, kita berjaya atas dunia ni, kita bahagia atas dunia, kemungkinan kita katakan kita mendapat kehebatan atas dunia, tapi semua tu adalah apa? Bukannya kemenangan sebenar, bukan kejayaan sebenar. Sebab itulah hayya al-falah, sebab tu al-fawzul azim. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sebutkan bahawa kemenangan, kejayaan yang sebenarnya ialah apabila seseorang itu dapat masuk ke syurga, bukannya pergi ke mana-mana kan, tapi masuk ke syurga. Kemudian dia sebut situ lagi, iaitu apa? Allah SWT sebut sini, limisli haza falyamalil amilun. Untuk perkara ni lah maka orang-orang yang nak buat kerja tu atas dunia ni kan, kita ni susah, kita ni beramal kan, kita beramal, kita datang masjid, kita buat ni kan, benda yang orang saintifik kata tak ada faedah. Kita ambil wuduk, orang kata tak ada faedah. Kita masuk iktikaf dalam masjid, orang kata tak ada faedah kan. Orang kira kan, kiraan matematik, mana ada faedah? Kiraan saintifik, mana ada faedah kan? Faedah ni apabila mereka boleh kira kan, oh ni dapat kan. Berapa, masuk akaun berapa, saham berapa, naik dan sebagainya. Itu yang mereka kira. Tapi kalau pahala ni tak dapat. Jadi, tapi kita ni falyamalil amilun, di atas benda ni semualah kita ni bekerja. Itu kan. Jadi Allah SWT sebut kan, maknanya kan amil. Kalau tak bekerja, adakah tak dapat? Itu wallahu a'lam bissawab. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Allah Ta'ala sebutkan, tempat ni ke yang lebih baik? Iaitu apa? Mana ada tempat yang lebih baik? Iaitu dalam syurga ni. Dalam syurga ni Allah Ta'ala katakan nuzulan am syajaratuz, mana lebih baik nak bandingkan di antara syurga dan juga syajaratuz zakum. Apa syajaratuz zakum ni? Syajaratuz zakum ni ada macam-macam pendapat ulama. Salah satu pendapat kata pokok ini tak ada atas dunia ni, pokok ni tak ada, tetapi Allah SWT sebutkan nama. Tapi ada satu pendapat ulama kata ada pokok ni, iaitu di Tihamah ni ialah kawasan-kawasan dekat dengan Hijaz lah, dekat dengan Mekah dengan Madinah. Jadi kawasan tu ada satu pokok tu memang masyhur, orang Arab tahu semua. Pokok tu apa? Sangat pahit, sangat buruk, sangat teruk, sangat semua sangat yang teruk semua tu ada pada pokok tu. Pokok apa? Zakum tu. Jadi bila Allah SWT sebut menggunakan perkataan zakum tu, dia nak menunjukkan kepada satu pokok yang memang manusia tak suka. Kemudian lagi mungkin akan bertanya, kata pokok zakum tu macam mana? Ada orang bertanya kan, pokok zakum macam mana? Allah Ta'ala sebutkan, inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Bagi orang zalim, Allah Ta'ala jadikan pokok ini sebagai cubaan untuk mereka. Cubaan apa? Setengah pendapat kata cubaan ni artinya ialah cubaan, iaitu nak test. Fitnah sini artinya ialah cubaan, iaitu nak test kepada orang kafir ni, percaya tak percaya.
Kamu percaya tak percaya? Jadi maknanya kalau sebut ni kan, ramai orang kafir kata tak percaya. Allah kami kena masuk gitu. Allah macam-macam Allah lah kan jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, dia kata okey, dia kata innaha syajaratun takhruju fi asli jahim. Apa pokok ni? Pokok ni dia pokok yang keluar daripada dalam neraka. Kalau kita kata perbincangan lah kalau orang tengok teori moden lah kan, macam mana pokok boleh tumbuh dalam api? Jadi persoalan ini jangan tanyalah, sebab apa, ini adalah akhirat kan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa saja. Api di dunia pun boleh jadi sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. So apatah sangat benda-benda lain ni kan. Jadi pokok lahir daripada dalam api, boleh tumbuh dalam api. Itu adalah nak tunjukkan Allah Taala nak misalkan, nak bawa contoh apa yang berlaku di akhirat ni ialah setengah-setengah tu benda yang manusia tak boleh imagine, tak boleh masuk dalam perkiraan matematik dan juga saintifik manusia, tapi dia boleh berlaku. Allah Taala jadikan pokok dalam neraka. Kenapa? Kerana pokok ni biasanya orang akan bayangkan pokok ni ada buahnya, maka buah tu manis, boleh tu dimakan, pokok ni sejuk, boleh berteduh dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Taala sebutkan kat sini kan, pokok zakum ni bukan dia ni untuk menyejukkan, bukan untuk meneduhkan, tetapi dia tu menyakitkan, menambah sakit lagi. Apa Allah Subhanahu Taala kata kat sini? Iaitu dia kata tol'uha. Tol'u ni artinya buah Tol'u ni buah. Ka'annahu ru'usus syayatin. Seolah-olahnya seperti kepala syaitan. Allah Subhanahu Taala sebutkan pokok zakum ni seperti buahnya seperti kepala syaitan. Jadi adalah kan orientalis ni artinya ialah orang-orang barat yang kafir. Mereka ni belajar Islam. Mereka belajar Islam bukan kerana apa? Kerana nak belajar Islam kan, bukan kerana nak jadi Islam, bukan. Adalah sikit-sikit kan, seorang, dua orang, tiga orang yang sangat-sangat peratus yang kecil yang masuk Islam, tapi majoriti mereka ni belajar Islam di fakulti-fakulti pengajian Islam di universiti di barat. Tujuannya untuk apa? Iaitu untuk cari poin-poin di manakah perkara-perkara dalam Islam ni yang boleh mengganggu-gugakkan perasaan umat Islam, mengganggu-gugak akidah umat Islam dan sebagainya. Itu majoriti daripada orientalis ni. Jadi salah satu daripada apa yang ditimbulkan oleh orientalis dalam isu ni ialah apa? Dia kata, macam mana dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni dia tak kata sebab Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Dia kata your God, dia katakan dia God Muslim ni, dia kata dalam Quran, dia kata bahawa nanti buah pokok zakum ni dalam neraka ni seperti kepala syaitan. Siapa yang pernah tengok syaitan? Siapa tengok kepala syaitan? Jadi perkara ini menarik dijelaskan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, sebagaimana dalam tafsirnya, dalam khawatirnya, dalam Al-Quran ini dia menyebutkan, iaitu dia kata kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu perkara, iaitu apa? Huduhnya seperti begini, iaitu benda yang memang manusia tak tahu, manusia nampak kan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang manusia nampak ni, perkara itu adalah relatif. Bagaimana relatif? Relatif ni kadang-kadang satu benda tu buruk bagi setengah orang, satu benda tu tak buruk. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala membuat perbandingan dengan sesuatu benda yang mana imaginable, iaitu benda tu dia terpulang kepada imagine seseorang. Jadi bagi manusia kan, bagi orang Arab, bagi mereka kan, kalaulah yang buruk-buruk tu, apa saja yang buruk, maka dia adalah syaitan. Syaitan tu menggambarkan satu benda yang buruk. Tapi kalau cantik, dia akan kata malaikat. Itu dalam penggunaan orang Arab. Jadi sebagai contohnya, ketika isteri Aziz di negeri Mesir, bila dia melihat kepada Yusuf alaihissalam, Yusuf cantik sangat, apa yang dia kata? In hadza illa malakun karim. Dia kata, ini apa ni? Ini malaikat ni. Disebutkan perkataan malaikat situ. Kenapa? Kerana manusia ni orang Arab dalam penggunaan bahasa Arab iaitu apabila melihat satu benda yang cantik, maka dia kata seperti malaikat. Tapi benda yang buruk, dia kata seperti syaitan. Jadi syaitan ni lah gambaran yang buruk. Jadi apa-apa saja gambaran buruk yang boleh digambarkan, maka itu adalah syaitan. Dan itulah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan. Iaitu apa? Allah Taala sebut kat sini, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya seperti kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Allah Taala sebut mereka akan makan tu. Ahli neraka akan makan buah zakum tu yang menyakitkan, yang meloyakan, yang memuntahkan, yang melukakan, bukannya menyedapkan, tak.
Lepas tu penuh perut mereka, dia akan mencala-cala perut mereka, melukakan perut. Summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Kemudian diberi minum pula. Bila dahaga diberi minum pula syauban. Syauban ni ialah syarab, minuman, tetapi digunakan perkataan syauban apabila dia ni bercampur. Bercampur dengan campuran kalau kita sekarang ni apa ni, koktail ke macam-macam lah orang kata kan, iaitu campuran minuman. Tapi campuran minuman yang Allah SWT sebutkan sini ialah dengan syauban min hamim. Hamim ni apa? Iaitu satu benda yang sangat-sangat panas. Kalau besi panas ke, kalau air yang sangat panas menggelegak ke, kalau makanan yang sangat panas ke, bila panas minum, maka dia akan merosak, akan menghancurkan lagi usus perut dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan teruknya ahli neraka ni. Mereka ini dibakar daripada luar, mereka dimakan dengan makanan yang teruk, mereka diberi minum dengan minuman yang teruk. Kemudian summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian mereka pergi ke mana? Balik-balik ke jahim. Balik-balik ke jahim maknanya pusing di situlah sajalah. Kemudian innahum alfau aba'ahum dallin. Allah Ta'ala kata, kenapa mereka jadi macam tu? Mereka jadi macam tu, Allah Subhanahu Taala sebut inilah kenapa? Kerana mereka ni salah satu daripada kesalahan mereka, salah satu dari sifat mereka. Sifat orang tu boleh jadi kafir kerana apa? Kerana dia ni seronok sangat tengok apa yang dibuat oleh ayah-ayah tok nenek mereka, walaupun benda tu tak betul. Benda ni benda-benda salah, benda-benda salah kan. Jadi mereka akan mengikut. Kita tengokkan pattern kadang-kadang kita tengok kan, ayah Hindu, mak Hindu, anak jadi Hindu. Kristian jadi Kristian. Dia ikut kan. Dia ikut apa? Mak ayah dia buat macam tu, dia tak boleh berfikir betul ke, salah ke, tapi dia ikut saja kan. Ikut salah pun dia ikut juga. Inilah yang pelik manusia kan. Pelik manusia ni kan, dia ikut, dia tak fikir bahawa benda yang dibuat oleh tok nenek mereka tu betul ke salah. Jadi kalau salah, kenapa ikut? Kau dah tak beriman, kenapa ikut? Jadi ada sembah lembu lah, ada sembah patung lah, ada sembah cross lah, macam-macam manusia ni kan. Sembah ni kan. Tapi semua tu kita katakan Allah kan sesat, itulah yang menyebabkan manusia itu sesat. Jadi apa yang mereka buat selepas tu? Fahum ala asarihim yuhra'un. Mereka itu bersegera. Allah Ta'ala kata bersegera mengikut apa yang dibuat oleh datuk-datuk nenek mereka, ayah-ayah mereka. Inilah kesilapan manusia kesilapan manusia. Mengikut, bersegera tu apa? Cepat-cepat selalu tak nak berpisah daripada apa yang dibuat oleh mak ayah mereka, walaupun benda itu adalah salah. Seterusnya Allah SWT sebut walaqad dalla qablahum aksarul awwalin. Banyak sebelum daripada orang-orang Arab Quraisy ni, mereka ni kufur dan mereka ni sesat. Allah Ta'ala beritahu kan. Maknanya manusia-manusia yang dulu-dulu ni kan banyak sesat kan. Kita boleh tengok kan, kita boleh tengok televisyen ke, kita tengok movie ke, kalau kita tengok lah kan kalau kita tengok movie Hollywood ke mana-mana, kalau dia cerita pasal kisah-kisah dulu, majoriti tu memang sesat lah. Tak ada yang beriman tak ada yang memang betul, tak ada yang sikit sangat yang beriman kepada Rasul ni. Jadi Allah kata walaqad arsalna fihim munzirin. Kami dah utuskan kepada mereka ni munzir, kepada orang-orang yang dahulu, kepada kaum-kaum, semua kaum-kaum ni. Fanzur kaifa kana akibatul munzirin. Kamu tengok kan apa yang berlaku, apa yang Allah Ta'ala telah buat kepada orang-orang yang diberi amaran tu. Sebab mereka ni bila munzir datang, jadi mereka ni munzar, iaitu munzar mereka ni orang yang diberi peringatan, munzir orang yang memberi peringatan. Bila orang yang memberi peringatan datang, iaitu sama ada rasul ataupun nabi dan sebagainya ataupun orang soleh, mereka akan menentang, mereka akan mengatakan bohong, mereka akan macam-macam lah kan, majnun, gila, tukang sihir dan sebagainya. Akhirnya apa yang Allah Ta'ala buat kepada mereka, iaitu Allah Ta'ala binasakan mereka. Ini amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia pada hari ini. Jadi kita cuba tengok kan kita pada hari ini, apa yang berlaku kepada orang dahulu jika mereka ni menentang. Allah Ta'ala ni lambat mengambil tindakannya, katakan kan, kenapa tak berlaku pun? Manusia sekarang katakan tak berlaku pun, tak ada apa pun, relaxnya kita kan boleh hidup tenang lena pun, walaupun kita kufur, dia kata tak ada masalah pun, mana awak ni semua tipu. Itulah yang berlaku pada hari ini kepada para da'i, pada pendakwah, orang yang mengajak kepada Islam dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebut illa ibadallahil mukhlasin kan, kecuali sedikit saja, iaitu orang-orang yang Allah SWT pilih mereka, mukhlas. Jadi ada beberapa pendapat ulama lah apa yang maksud mukhlas ini. Tadi mukhlas ini kesimpulannya orang yang beriman lah, iaitu orang-orang, kalau ikut bahasanya mukhlas, iaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian habis cerita tu, datanglah pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa cerita tentang apa yang telah berlaku kepada nabi-nabi terdahulu sebagai tasliah kepada baginda nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nadana nuhun
fala ni'mal mujibun. Allah Taala mula menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Taala puji Nabi Nuh di sini, iaitu Nabi Nuh, Allah Taala ceritakan bahawa dia telah menyeru aku. Nadana Nuh, Nuh telah menyeru aku. Allah Taala beritahu fala ni'mal mujibun, dan aku adalah sebaik-baik. Allah Taala kata dialah adalah sebaik-baik mujib. Mujib tu maknanya yang memperkenankan permintaan, yang memperkenankan doa, yang memperkenankan permohonan. Kemudian wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Allah Taala ringkaskan, tak panjang cerita sini tentang Nabi Nuh ni, tetapi apabila Nabi Nuh ni dah berdakwah kepada kaum dia 950 tahun, 950 tahun berdakwah, kemudian umatnya tak menyahut seruan tu, jadi Nabi Nuh minta kepada Allah, akhirnya Allah Taala pun meminta kepadanya supaya bina kapal, kemudian Allah Taala kirimkan taufan, angin, banjir besar, dan kemudian semua mati kecuali orang-orang yang menaiki perahu Nabi Nuh. Jadi itu adalah apa yang berlakulah kepada umat Nabi Nuh, dan panjang lagi, ada beberapa cerita lagi insya-Allah. Selepas daripada ni kita akan tengok cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, semua tu adalah berkaitan dengan apa yang berlaku kepada mereka semua. Insya-Allah kita akan jumpa lagi lah insya-Allah esok insya-Allah insya-Allah pada hari Isnin 29 hari bulan September insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.